Salam sejahtera. Dewan Undangan Negeri Perlis kecoh dan bergegar lagi. Kali ini isu tentang pemecatan atau pengguguran dua adun bersatu dalam Exco Perlis. Kata seorang daripada yang telah pun digugurkan itu, Menteri Besar Perlis patut berani. Kata adun bersatu lepas digugur atau dipecat daripada Exco Perlis. Adun Tambun Tulang Wan Zikri Aftar Ishak memaklumkan dia hanya diberitahu bakal digugurkan daripada jawatan Exco Perlis pada 2 hari lalu. Katanya, Menteri Besar Muhammad Shukri Ramli tidak memberikan sebarang alasan jelas berhubung keputusan tersebut. Sebaliknya, sekadar mendakwa ia disebabkan oleh faktor politik. Ini membuatkan mereka agak tak puas hati tentang hal itu. Kata beliau, saya tak pasti apa alasan orang selayaknya untuk menjawab ialah Menteri Besar. Saya hanya diberitahu 2 hari sebelum, yaitu hari Sabtu lalu. Saya tanya, apakah sebab prestasi sebagai Exco dia Menteri Besar Kedah? Kata prestasi saya cemerlang. Katanya, tak, prestasi saya cemerlang, kata beliau. Dia kata sebab politik, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini. Terdahulu Wan Zikri dan Adun Pau Megat Hirat Hasan diketepikan daripada barisan Exco Perlis dalam rombakan kerajaan negeri hari ini. Untuk rekod, Bersatu mempunyai 3 wakil dalam Exco Kerajaan Negeri Perlis. Selain Wan Zikri dan Megat Hirat, seorang lagi adun Bersatu yang terpilih selepas PRU pada 2022 lalu ialah Izizam Ibrahim, Titi Tinggi. Dalam rombakan hari ini, Izizam dikekalkan manakala tempat Wan Zikri serta Megat Hirat digantukan oleh Abu Bakar Hamzah Kuala Perlis dan Marzita Mansur Pokosna. Mansur daripada Sena. Secara keseluruhan, DUN Perlis mempunyai 15 kerusi. Dalam pilihan raya lalu, Bersatu memenangi 5 kerusi berbanding 9 PAS. Baki satu lagi kerusi, Indra Khayangan dimenangi oleh Pakatan Harapan PH. Ditanya, apakah perasaannya apabila Muhammad Shukri menggugurkannya daripada jawatan Exco, Wan Zikri berkata sudah tentu dia berasa kecewa. Tipulah kalau sebagai seorang manusia saya tak kecewa. Apatah lagi saya buat banyak perancangan untuk tahun hadapan, katanya. Sementara itu, Wan Zikri berkata Menteri Besar sepatutnya maklumkan rombakan tersebut lebih awal supaya dia boleh menyusun kembali gerak kerjanya. Katanya, keputusan pada saat-saat akhir dibuat kerajaan negeri memberi kesan yang besar termasuk dalam kalangan pihak yang bekerja dengannya. Menteri Besar patut tahu kuasanya. Dia patut berani, jangan bagi tahu saat akhir. Isnin lalu ada mesyuarat Exco, bagi tahulah, katanya. Saya ada pekerja di bawah saya yang ada isteri, ada keluarga. Takkan saya nak buang, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat anda untuk isu kali ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan kali ini paling mengejutkan kita berkait dengan kerjasama politik antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan di dalam Kerajaan Perpaduan. Benarkah UMNO akan menarik diri daripada kerajaan ini? Benarkah ada 15 orang ahli parlimen Barisan Nasional menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim? Ada yang mengatakan bahawa semua politik di Malaysia ini bersifat palsu. Apabila apa-apa pun boleh berlaku. Jangan dianggap rakan sekarang boleh selamanya. Jangan juga dianggap musuh sekarang musuh selamanya. Kerana politik di Malaysia ini teramatlah dinamik. Kemarin menjadi musuh, hari ini menjadi rakan baik.
kemarin menjadi rakan, esok pula jadi musuh paling besar sekali. Akhirnya hari ini Zahid membuat satu pengakuan yang luar biasa yang saya secara pribadi pun terkejut. Bayangkan Zahid Hamidi mendedahkan bahawa memang ada usaha menarik BN keluar kerajaan perpaduan. Dan di dalam laporan yang lain, usaha itu turut disertakan dengan tawaran menjadi Perdana Menteri dalam Parti Barisan Nasional UMNO. Wow, ini satu tawaran yang luar biasa, yang sukar untuk ditolak, untuk membentuk kerajaan. Jadi, bentuk kerajaan keluar daripada perpaduan, boleh pula jadi Perdana Menteri atau boleh pula membentuk kerajaan. Namun Zahid Hamidi menyatakan sebaliknya. Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mendakwa terdapat usaha untuk menarik partinya keluar dari kerajaan perpaduan, seterusnya mengangkat individu daripada BN sebagai Perdana Menteri. Maknanya kalau ini benar-benar berlaku, maka hilanglah harapan bersatu selama-lamanya untuk mengecap jadi Perdana Menteri lagi. Silap-silap hari bulan, PAS akan berkawan lagi dengan UMNO, maka kawin lagi. Bagaimana apa nasib pula kepada Parti Bersatu? Timbalan Perdana Menteri berkata, pelbagai usaha dilakukan pembangkang untuk menjadi kerajaan semula. Minggu lalu, ada ahli parlimen mereka datang berjumpa dengan saya dan menawarkan sesuatu, iaitu mahu membentuk kerajaan baru di bawah panji-panji kerajaan perpaduan. Mereka mahu masuk semula kerajaan dan minta diberikan jawatan 4 menteri. Ada juga yang menawarkan kononnya mahu menggantikan kerajaan sedia ada dan menjadikan kita pemimpin daripada BN sebagai Perdana Menteri. Saudara-saudara sekalian, tapi saya secara tegas cakap, jangan, kata Zahid Hamidi, jangan buang masa dan marilah kita perkukuhkan kerajaan perpaduan sedia ada. Katanya ketika berucap semasa konvensyen BN Wilayah Persekutuan di sini hari ini. Hadir sama pengerusi BN Wilayah Persekutuan Datuk Seri Johari Abdul Ghani merangkap naib Presiden UMNO. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, beliau secara tegas menolak cadangan berkenan kerana tidak mahu mengkhianati kawan. Jawapan saya tegas, sebab saya tidak pernah hianati kawan. Itu pegangan saya meskipun ramai kawan saya dulu hianati saya, kata Zahid lagi. Dalam politik ini, kita jangan naik dengan memijak orang lain. Naiklah sekiranya kita dibawa naik. Apabila kita pijak orang lain, satu hari nanti ketika kita di atas, orang pula akan memijak kita untuk turun dengan hina, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang, subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tak jadi projek bernilai 40 bilion ringgit, bermacam-macamlah alasan Sanusi lambakan. Sanusi memberikan alasan pelbagai. Kalau boleh, sediakan 10 karung untuk memasukkan alasan-alasan tersebut. Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor mengemukakan bermacam alasan. Susulan keputusan Bin Zayed International Group of Companies BZI menarik diri daripada projek Widad at Langkasuka di Langkawi bernilai 40 bilion ringgit Malaysia. Menteri Besar Kedah itu berkata, kerajaan negeri tidak mempunyai sebarang kaitan dengan keputusan itu. Memandangkan projek dirancang dibangunkan secara kerjasama antara syarikat swasta iaitu Widad Businesses Group Sendirian Berhad. Menurutnya, keputusan BZI menarik diri itu juga bukan sesuatu yang baharu, kerana perkara tersebut telah diumumkan kepada Bursa Malaysia sebelum ini.
bercakap pada sidang media selepas membentangkan Belanjawan 2025 pada sidang Dewan Undangan Negeri DUN di Wisma Darul Aman hari ini, Sanusi berkata projek kerjasama antara BZI dan Widad untuk projek itu juga diumumkan oleh Perdana Menteri ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin di Kuala Lumpur, bukan di Kedah. Pengumuman pelaburan sebelum ini pun dibuat oleh Menteri Kewangan terdahulu yang kini menjadi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Bukan saya pergi cari dia, kata Sanusi lagi. Dalam masa sama, Sanusi berkata kerajaan negeri juga tidak menanggung sebarang kerugian daripada keputusan BZI terbabit. Jelas Sanusi, fungsi kerajaan negeri hanya meluluskan pelupusan tanah mengikut undang-undang. Apabila kita lupuskan tanah, mereka bayar premium serta cukai dan selepas itu, syarikat berkenaan yang akan memainkan peranan membangunkan tanah tersebut atau terbabit. Bayaran premium tanah itu sudah diselesaikan oleh Widad dan fasa satu projek itu saya difahamkan sedang berjalan dengan diusahakan Widad sendiri tetapi perlahan, tambah beliau lagi. Selain daripada itu berlaku juga hari ini mengejutkan apabila nak sindir ketimbang Wan Faisal di Perli pedih jalani cuti 6 bulan. Pemimpin muda Perikatan Nasional PN Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal dilihat cuba menyindir dengan mengaitkan perkataan ketimbang. Dia bahkan meletakkan tanda panggar tata ke laut, sembang deras dan madani palsu menerusi sekcapan di platform X baru-baru ini. Sindiran ketimbang hari ini, kawan-kawan PH sendiri seke PMX mentah-mentah, kata beliau. Pedih sungguh, betul kata Tuan Lawyer Hanifah ni. Katanya diikuti emoji ketawa dengan memanipulasi kritikan bekas timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang itu terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan pelaksanaan reformasi. Walau bagaimanapun Wan Faisal yang juga ahli Parlimen Macang dari Bersatu itu kena peduli pula, termasuk dianggap sedang pedih digantung daripada menghadiri sidang Dewan Rakyat selama 6 bulan. Rata-rata turut mengecam ketua armada Bersatu itu dan menganggapnya seperti tahap tentera cyber kelas rendah, tidak selayaknya sebagai seorang ahli parlimen. Tidak kurang juga melabelkan Wan Faisal sebagai kaki sembang gara-gara kunjungannya ke Shanghai hingga wakil rakyat PN berkenan menggelar kota itu Paris of the East dan Pearl of the Orient. Kau tu ahli parlimen, bukan saya troll. Tak perlu tweet gaya macam ni kalau ya pun benci yang teramat sangat dengan Anwar Ibrahim. Takkan tak reti hentam cara profesional. Tengok macam mana gaya KJ hentam kerajaan, kata netizen. Syukurlah dapat cuti 6 bulan, boleh jalan-jalan ke China. Jangan pula balik ratib komunis, jangan hipokrit munafik, kata seorang lagi netizen. Pedih lagi kena dok luar Dewan Rakyat, orang lain dok dalam Dewan, kata seorang lagi. Hari-hari ratib tiada duit, tiada peruntukan. Tahu-tahu pi tanah komunis. Demikian antara komentar warga maya di akaun X milik Wan Faisal. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.